Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pertama-tamanya, kita syukur sangat-sangat kepada Allah kerana Tuhan masih lagi sudi memberikan kekuatan dan kesempatan untuk kita terus istiqamah maintain untuk kita masuk ke dalam diskusi kitab siri yang ketiga pula pada kali ini. Dan ya, kita tahu diskusi kitab ini merupakan anjuran daripada bahagian falak dan sumber maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri-Negeri Sembilan Darul Khusus. Ada sahabat-sahabat atau sidang pendengar dan penonton pada siri yang pertama dan yang kedua kata, "Ustaz, mereka ni nak join kita punya diskusi kitab ini. Tapi kan bila tengok nama kitab, wow, panjangnya bahasa Arab lah. Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub." Rasa macam, wah, nama kitab itu sendiri mungkin bagi sebahagian orang kata dia macam terlalu bombastik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, simple je. Kitab ini walaupun nampak nipis, namanya nampak gempak, dan nilainya cukup besar, tetapi dia punya pemahaman simple je. Dia merupakan kitab ini simple je. Kitab ini ialah satu garis panduan yang memberikan pedoman kepada kita bagaimana hendak menyucikan hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita terus istiqamah selesaikan siri ketiga dan kalau ikutkan pada perancangan yang asal, minggu akan datang, siri yang keempat adalah siri yang terakhir. InsyaAllah, saya cuba sedaya upaya menggunakan istilah yang simple, pemahaman yang mudah, dan yang penting, kitab Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub ini, walaupun nama Arabnya panjang, tetapi itulah dia. Dia berkaitan dengan satu garis panduan atau panduan kepada kita bagaimana untuk kita menyucikan hati kita semua. Seperti biasa, bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran pemahaman kita untuk sepanjang tempoh pada kali ini dan siri yang akan datang, kita masih menggunakan lagi dua simbol yang terdapat pada bahagian kanan bersebelahan dengan Jata Negeri bertulis Jabatan Mufti Kerajaan Negeri-Negeri Sembilan Darul Khusus. Yes, ada dua simbol. Simbol buku dan simbol smartphone atau komputer berdekatan dengan Jata Negeri di atas. Jadi, jika bersebelahan dengan Jata Negeri tersebut ada simbol smartphone, maka kita ramai-ramai tumpukan hanya pada skrin kali ini. Tetapi kalau ada gambar buku dilampirkan bersama bersebelahan dengan phone, bagi yang sudah memiliki buku, kita fokus kepada buku masing-masing, buat catatan mana-mana yang penting. Dan bagi yang belum memiliki buku tersebut, ya, kita boleh terus tumpukan kepada skrin atau layar paparan telefon dan komputer tuan-tuan dan puan-puan masing-masing. Ya tuan-tuan, untuk kali ini kita tengok di sebelah kanan atas kita sekarang ini bersebelahan dengan Jata Negeri kan ada simbol smartphone atau komputer. Maksudnya apa? Jom kita ramai-ramai fokus kepada skrin atau paparan smartphone atau komputer atau laptop tuan-tuan, puan-puan, saudari sekalian. Baik, soalannya sekarang, di manakah kita berada? Topik kita berada di mana? Kita sudah berada pada muka surat yang kedua pada subtopik yang ketiga, iaitu tarbiyah, riyadah dan mujahadah dalam tarikat. Jadi kita tahu tuan-tuan, kita dah biasa sinonim dengan perkataan tasawuf. Tasawuf itu adalah dapatan daripada satu proses. Akhirnya kita dapatlah tasawuf, kemanisan, kelazatan, keindahan akhlak itu terserlah pada tasawuf. Kita faham, dalam setiap sesuatu yang kita nak grab dan capai, ia perlu kepada teori dan praktik. Kalau kita buka kitab-kitab tasawuf, itu semuanya teori. Dan ialah dia ilmu kan, teori. Dan bagaimana kita nak
memperoleh, menjiwai, merasai kenikmatan kita nakkan kita sebagai pelaku. Ya, selama ini kita selalu mendengar kisah para aulia, betapa akrab dan rapatnya hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehinggakan jiwa mereka wajilat qulubuh, bergementaran apabila menyebut nama Allah. Jadi bagaimana kita pula nak menjadi seumpama mereka? Takkan selamanya kita hanya membaca kisah para aulia. Tidakkah kita inginkan kita juga menjadi sebahagian daripada mereka? Untuk menjadi sebahagian daripada mereka, ia perlu kepada praktik. Maka praktik ini kita boleh peroleh mudah-mudahan di dalam tarikat. Tapi itulah make sure dalam konteks Negeri Sembilan, tarikat berdaftar dan kita dipimpin oleh Syekh Mursyid. Jadi sekarang ini tajuk ni penting, di mana kita berada dalam subtopik yang ketiga. Buka muka surat yang kedua, subtopiknya adalah tarbiyah, riyadah dan mujahadah dalam tarikat. Selama ni kita lebih kepada teori. Nah, sekarang ini kita akan cuba praktikkan melalui teori yang sedia ada yang ditulis oleh Syekh Wan Sulaiman itu sendiri. Mudah-mudahan kita akan mendapat banyak panduan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut dengan nama kitab yang panjang ni, Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub. Tetapi apa yang nak disampaikan itu simple dia, berkaitan dengan garis panduan macam mana kita nak sucikan hati. Ya, kita semua mungkin barangkali kita cuba ingin menyempurnakan akhlak kita, perangai kita. Kita masing-masing punya perasaan, jiwa kita akan rasa hati kita kenapa kita rasa sekian, kita rasa macam tak berapa sedap, kenapa selama ni aku jauh dengan Tuhan, kenapa zikir rasa malas, kenapa baca Quran rasa macam tak nak. Maka inilah masanya kita mencari panduan dan modul untuk clearkan problem tadi. Kita nak sucikan hati, mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah lebih mendekat dan merasai kenikmatan dan kelazatan di sebalik usaha tersebut. Dan jadi, tuan-tuan, simple buku ni adalah berkaitan dengan garis panduan atau panduan sebetulnya, panduan untuk menyucikan hati. Sebelum kita masuk kepada subtopik berkaitan dengan riyadah, mujahadah tadi dalam tarikat, maka elok dan molek untuk kita mengimbas kembali pengajaran sebelumnya agar kita nampak keterkaitan yang sebelum dengan yang semasa. Mudah-mudahan dirahmati. Bagi yang memiliki buku ini, kita buka seketika muka surat yang pertama. Ringkasan je. Syekh Wan Sulaiman sebut dalam pendahuluan bahawa ini adalah satu buku, sebetulnya kutayib, risalah kecil, walaupun nipis tetapi mengandungi banyak kaedah, amalan, panduan yang diamalkan dalam tarikat, yang diajar secara tarbiyah, mujahadah dan bimbingan rohani. Bimbingan fizikal juga oleh Tuan Guru Syekh Wan Sulaiman kepada beliau. Siapa nama Tuan Gurunya? Ialah Syekh Mursyid Kamil Mukammil Faqir Muhammad An-Dakhawi Al-Bukhari rahimahullah di Mekah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah. Dan ditulis kitab ini untuk panduan. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan daripada penulisan risalah atau buku kecil ini. Itu dalam pendahuluan. Pada subtopik yang kedua berkaitan dengan tujuan mengamalkan tarikat. Tuan-tuan boleh tengok pada muka surat yang kedua dalam buku ini. Kenapa kita kena beramal dengan tarikat sufi? Ya tuan-tuan, tujuannya adalah untuk kita mencapai kesempurnaan dalam pemahaman tasawuf. Semua orang boleh sebut atau cerita tentang tasawuf, tetapi tidak ramai yang betul-betul menjiwai tasawuf itu sendiri. Mungkin barangkali kita mengajar tasawuf di masjid dan surau dengan ayat tasawuf itu akhlak, tetapi cuba tengok cara kita ramah mesra kita dengan ahli keluarga sendiri mungkin barangkali berbeza dengan apa yang kita ajarkan.
Maka akhlak itu adalah tasawuf. Dan tasawuf itu sebetulnya menyempurnakan fiqh dan tauhid. Terdahulu kita dah perbincangkan bahawa tasawuf tidak boleh berdiri sendiri tanpa bersama dengan ilmu tauhid dan fiqh. Begitu juga fiqh tidak boleh berdiri sendiri tanpa tauhid dan tasawuf, sebagaimana tauhid juga tidak boleh berdiri sendiri tanpa bersama-sama dengan ilmu fiqh dan juga tasawuf. Semuanya itu saling memerlukan, dan tasawuf itu hadir bagi menyempurnakan ilmu fiqh dan tauhid. Sebagaimana juga yang kita pernah sebutkan sebelum ini, tasawuf itu adalah dapatan kemuncak akhlak kesempurnaan kepada fiqh dan juga tauhid. Tetapi proses untuk mendapatkan kesempurnaan tadi adalah dengan cara bertarikat. That's the point, tujuan mengamalkan tarikat. Tarikat bukan seperti apa yang kita gambarkan. Wow, payahnya bertarikat. Tidak, tarikat tu simple. Ya, dia depend juga bergantung kepada tarikat yang kita masuki, kita bai'ah. Dan pastinya mursyid mereka adalah kumpulan atau golongan yang bijak menyesuaikan didikan dan tarbiyah kepada orang di hadapan mereka. Jadi, tuan-tuan dan puan, jangan takut dengan tarikat. Tarikat inilah sebetulnya kita kena masuki, kita ambil peluang masuk dalam tarikat, khususnya Negeri Sembilan yang berdaftar ini. Dan inilah masanya untuk kita melihat satu miracle, satu keindahan, keajaiban bagaimana kita dapat menyempurnakan, menikmati, menjiwai agama Islam itu kita sendiri. Dia tak guna kalau kita banyak bercakap, tak guna dengan banyak pengajian di kitab. Harus kita amalkan dan kita rasai kenikmatan tadi. Maka kata Syekh Wan Sulaiman, ini Syekhul Islam sendiri pun bertarikat. Guru-guru kita Ahli Sunnah wal Jamaah pun ramai yang bertarikat. Jadi inilah peluang untuk kita bertarikat. Maka disebut dalam subpoint yang kedua, kenapa kita nak mengamalkan tarikat. Jelas disebut untuk kita mendapatkan, tujuan beramal tarikat ini ialah mendapatkan dawamul hudur ma'allah. Supaya hati kita, jiwa kita sentiasa merasa kebersamaan. Tetap kekal berhubungan dengan Tuhan. Di mana sahaja kita dicampakkan, tetap jiwa itu berdenyut dan bergetar jiwa raga kita, setiap zarah dalam tubuh kita itu mengingat akan Allah. Maka apabila ingatan itu tetap berkekalan, maka mustahil untuk dia meninggalkan salat. Mustahil dia rasa bosan dengan ibadah. Sebab jiwanya itu sudah pun mempunyai getaran mengingat Sang Maha Pencipta, iaitu Allah. Dan ini adalah poin dia, supaya kita dapat dawamul hudur. Dengan apa jua masalah, bila ingat Allah, iza ra'aitallaha fi kulli fa'ilan ra'aital jami'al kainat. Semuanya bagus-bagus belaka. Apabila engkau melihat Allah itu adalah sentiasa bersamamu, fa'ilan, pelaku, maksudnya yang mengizinkan sesuatu takdir itu berlaku, maka engkau akan lihat bahawa segala yang berlaku itu adalah baik sahaja belaka. Dan kita cuba kaitkan dengan hadis Rasulullah bahawa ajaban li amril mu'min. Cukup aneh indahnya akhlak ataupun perilaku orang mukmin. Apabila mereka diberikan nikmat, mereka bersyukur kepada Allah. Dan apabila mereka diberikan musibah, mereka bersabar. Bahkan itu sebahagian tanda bersyukur mereka kepada Tuhan. Baik buruk sama sahaja bagi mereka. Kerana poinnya adalah mendapat dawamul hudur. Hati itu sentiasa bersama dengan Tuhan. Maka istilahnya dicampak ke mana sahaja tetap tenang. Maka terkaitlah dengan firman Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahawa wali itu, para awliya, mereka itu tidak pernah la khauf, tidak pernah takut, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak pernah berkeluh kesah. Tetap kekal, tenang, tenteram dengan apa jua yang mereka tempuhi. Dan ini yang kita inginkan. Poin dia macam mana nak dapatkan semua itu? Jiwa itu punya connection
punya hubungan yang berterusan dengan Sang Maha Pencipta, iaitu Allah. Dan inilah tujuan mengamalkan tarikat tasawuf itu sendiri. Dunia di tangan, hati tetap kekal dengan Tuhan. Sebab itu orang yang mengamalkan tarikat sebetulnya mereka tidak panas baran. Orang yang mengamalkan tarikat itu nampak keindahan pada wajah mereka. Orang yang bertarikat itu, mereka itu cukup peramah dengan yang lainnya. Sebab jiwa mereka itu adalah jiwa yang harmoni, maka dapat memancarkan keharmonian di luar. Alangkah indahnya mengamalkan tarikat itu sendiri. Itulah tujuan mengamalkan tarikat. Bagi yang sudah ada buku, kekal untuk kita jadikan buku sebagai rujukan utama, boleh buka buku sekarang, muka surat yang kedua. Bagi yang belum memiliki buku, boleh terus lihat pada skrin atau layar skrin di smartphone tuan-tuan dan puan-puan atau komputer masing-masing. Kita masih lagi dalam subtopik tarbiyah, riadah dan mujahadah dalam tarikat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua dah standby kan pada muka surat yang kedua. Muka surat yang kedua, subtopik sebagaimana yang saya highlight kan, warna kuning kan dalam skrin sekarang ini. Yang ketiga, topik yang ketiga, subtopik yang ketiga, tarbiyah, riadah dan mujahadah dalam tarikat. Jadi seperti biasa, jadi memudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan buat serentak lah. Sambil tengok buku, sambil juga kita tengok kepada skrin. Jadi dalam skrin, saya akan crop atau saya akan ambil setiap perenggan. Jadi apa yang kita baca dalam buku sama dengan point atau perenggan yang kita baca dalam skrin pada smartphone tuan-tuan atau komputer masing-masing. Baik, sekarang kita baca pada subtopik yang ketiga tu apa yang ditulis oleh Syekh Wan Sulaiman. Kata Syekh Wan Sulaiman, faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kata Syekh Wan Sulaiman, ketahuilah bahawa tarbiyah, ya kita kan ada 3 istilah kan dalam subtopik ini, tarbiyah, riadah dan mujahadah. Jadi sekarang ni tarbiyah dulu, maksudnya apa? Ketahuilah bahawa tarbiyah bererti pelihara, yakni memelihara, menjaga, mengasuh dan mendidik. Tuan-tuan, tarbiyah ni maksudnya dalam tarikat ada follow up. Bila tuan-tuan berbaiat dalam tarikat, sebab tu jangan takut dengan tarikat. Tarikat ni untung kita kalau kita masuk tarikat. Ibarat macam ni lah tuan-tuan. Kita kalau sakit kan, kita pergi kedai beli ubat. Kemudian mungkin barangkali ubat tu tak rasi dengan kita. Kita beli ubat yang lain. Kemudian mungkin barangkali kita kalau demam, pergi klinik A, kita makan ubat demam ni. Pergi klinik B, tak rasi, makan ubat demam lagi. Pergi hospital, beli ubat demam lagi. Jadi sehari tu mungkin barangkali kita ni main style agak-agak. Maka ubat ni, penyudahnya kita overdose. Sebab tu perlu kepada doktor yang memberikan nasihat kepada kita. Cik, you makan ubat ni. Ada panduan. Itulah maksud tarikat. Ada panduan, ada follow up. Jadi untung tuan-tuan kita masuk tarikat ni. Jadi antara yang lain kan macam kita ada problem kereta. Kita pergi hantar ke bengkel. Kemudian bengkel tu ia berdasarkan pengalamannya. Jadi dia mungkin barangkali buka ni tak kena, rosak balik, hantar lagi ke bengkel, buka ini, tukar yang ni pula. Berbeza dengan bengkel tu dia ada komputer dan pengalaman yang sedia ada sendiri. Maka itu lebih organized. Macam itulah dalam tarikat. Perlunya kita kepada tarikat. Sebab tarikat ini sudah orang kata dah verify dah. Dah ada pengalaman, berautoriti mereka syekh-syekh ni tadi. Jadi mereka ni bila mana menerima bai'ah daripada kita, kita masukkan kita ada bai'ah. Jadi keterikatan itulah bermulanya hubungan antara seorang guru dan anak murid. Dia tak akan biarkan tuan-tuan dan perempuan saudari tak ada. Tarbiyah ni maknanya mereka akan follow up. Mereka akan bagi zikir yang tertentu, ubat lah maksudnya. Ada amalan yang tertentu kan ubat tu. Jadi apa efek, apa kesan, respon rohani kita kepada amalan tadi, kepada ubat rohani yang diberikan. Okey ke? Tak okey, diubah dengan benda yang lain. Sama konsep macam tu. Tinggal lagi tuan-tuan dan perempuan beruntung sangat-sangat. Tuan-tuan ada specialist, ada pakar
yang boleh membantu pembaikan jiwa dan rohani tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke klinik pakar kan tuan-tuan bayangkan kita nak berjumpa dengan doktor pakar tu kadang-kadang sekejap je tapi bayar konsultan tu ratusan. Lepas tu jumpa lagi, ambil ubat dibayar lagi. Ini kita bertemu dengan Syekh Mursyid. Mereka ini sudutnya adalah pandangan nilai tadi. Kita bertemu dengan mereka dalam tarikat, mereka ada autoriti dalam konteks kita di Negeri Sembilan. Tarikat yang berdaftar ni tadi, kita ditarbiyah rohani kita, cara kita mungkin bagi kita dah betul dah. Tapi bagi Syekh Mursyid, mereka lebih banyak pengalaman, mereka kata salah ni. Maka kita ada yang membimbing kita, dan yang membimbing kita ini mereka yang mempunyai autoriti dalam peringkat kita lah. Dalam di bawah enakmen tarikat tasawuf 2005 Negeri Sembilan ini, mereka ada kaedah tertentu yang dah pun diperakui. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut dengan tarikat. Gunakan peluang ini masuk tarikat. Sebab apa? Tuan-tuan akan ditarbiyah satu persatu dengan Syekh Mursyid yang memang berkelayakan dan berkepakaran dalam bidang ini. Okay, kata Syekh Wan Sulaiman, ketahuilah bahawa tarbiyah itu maksud memelihara. Dalam tarikat, tuan-tuan puan-puan akan follow up, akan dipelihara, akan dijaga, akan diasuh satu persatu mengikuti peringkat demi peringkat. Kalau kita berzikir itu pun dia ada peringkat demi peringkat dia. Dia tak sembrono suruh kita berzikir sekian-sekian. Sebab tu penting dengan bertarikat. Daripada kita cuba nak menyucikan jiwa kita secara bersendirian. Kadang-kadang bahaya begitu. Melainkan ada rahmat Tuhan, ia kita terselamat. Tapi dengan bertarikat, insya-Allah mudah-mudahan kita lebih terarah. Jadi itu adalah pertama, maksud tarbiyah. Kedua, dalam kita ditarbiyah, kita diberikan kita ditarbiyah tadi, kita dijaga, dipandang, ada follow up bagai semua kan. Tanya respon kita bagaimana setelah masuk tarikat terhadap sukatan-sukatan zikir dan amalan yang tertentu. Maka proses tarbiyah itu dia memerlukan riadah dan juga mujahadah. Riadah ini adalah latihan. Dan mujahadah ini adalah komitmen untuk melaksanakan riadah dan latihan tadi. Dia tak boleh riadah saja, latihan je. Dia perlu kepada mujahadah, kesungguhan terhadap riadah tadi. Dan istilah nak menunjukkan sungguh-sungguh melakukan latihan dan terus istiqamah, kan disebut al-istiqamah khairun min alfil karamah. Istiqamah itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 keramat. Inilah maksudnya mujahadah. Jadi riadah dan mujahadah, kata Syekh Wan Sulaiman, bererti latihan dan perjuangan melawan nafsu. Jadi jangan takut dengan semua benda ni. Semua tu adalah proses. Semua istilah ni kita nampak wow gempaknya. Tak, dia simple je. Once tuan-tuan dan perempuan berbai'ah dalam mana-mana tarikat, tuan-tuan akan diberikan panduan untuk berjalan step by step. Itu yang kita inginkan. Ada step by step. Dia bukan bermaksud kita masuk tarikat hari ni, esok kita jadi wali. Tidak. Kalau kita fikir macam tu, kita akan jadi kuali. Tak. Tarikat ini, dia adalah satu garis panduan yang cukup mudah satu persatu. Jadi, dan pastikan bila kita berbai'ah, kita kena follow lah sistem tu. Jangan kita pula yang memandai-mandai untuk ubah sistem. Sebab tu dalam tarikat, apa hal pun mesti merujuk kembali kepada syekh. Tarikat itu adalah syekh. Syekh yang akan membantu kita, akan mentarbiyah kita dan menentukan bagaimana sukatan riadah dan mujahadah yang mesti kita lakukan. Jadi tuan-tuan nampak 3 benda kan? Tarbiyah, riadah, mujahadah. Maksudnya, tuan-tuan masuk saja tarikat, tuan-tuan akan ditarbiyah. Jangan risau, tarbiyah tu ada step by step yang disebut dengan sukatan riadah. Dan once bila tuan-tuan dapat riadah tadi, latihan tadi, dia perlu kepada mujahadah. Mujahadah ni kesungguhan dalam melaksanakan riadah supaya tarbiyah itu dapat disempurnakan dengan baik. Baik. Jadi kata Syekh Wan Sulaiman, dia sambung lagi, tarbiyah, riadah dan mujahadah di sisi ahli tarikat. Okay, tuan-tuan tengok dalam buku atau dalam skrin ya. Di sisi tarikat,
Naqsyabandiyah, Mujaddidiyah, Ahmadiyah. Okay, yang pertama tengok dulu perkataan Naqsyabandiyah. Sebab dia kan ada nota dekat bawah tu kan. Naqsyabandiyah. Ya, sebelum ini kita pun dah tahu dah mana datang perkataan Naqsyabandiyah. Sebagaimana simple kita tengok pada mazhab-mazhab. Dalam fiqh ada mazhab Syafi'i disandarkan kepada Al-Imam Syafi'i, mazhab Hanafi disandarkan mazhab Hanafi tadi, Hanafi itu kepada Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, mazhab Maliki, Hambali contohnya disandarkan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga tarikat Naqsyabandiyah disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Bahauddin An-Naqsyabandi. Okey tuan-tuan perempuan, tengok pada nota kaki yang kelima. Saya tak tahulah tuan-tuan dan perempuan, saya ingatkan kitab ini ringkas dan nipis. Kutayib Risalah ini kita boleh selesaikan dalam 4 siri. Saya tak pastilah sama ada kita boleh selesaikan pada siri ini dan terakhir pada siri yang akan datang. Tetapi kalau tidak dapat selesai, insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu dalam mana-mana platform yang lain, atau tuan-tuan yang penting pastikan miliki dulu buku ini. Terbitan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Dan kalau tak sempat habis kita punya pengajian pada siri yang akan datang, selesai dah dalam 4 siri sahaja mungkin barangkali, maka tuan-tuan boleh buat bacaan dan rujukan, bertalaqi dengan mana-mana mereka yang memang dalam bidang tarikat tasawuf. Kalau dapat, pastikan rujukan kita itu mereka dalam bidang tarikat tasawuf. Sebab ya, tarikat itu dia adalah tarbiyah, riyadah dan mujahadah. Mereka yang melalui tadi. Jadi bahasa itu lebih simple dan mudah dan kita lebih faham sebab itu adalah pengalaman mereka. Maka cuba usahakan nanti kalau tak sempat pada siri ini dan siri keempat pada akan datang, rujuk kepada mereka yang dalam bidang tarikat tasawuf. Dalam konteks Negeri Sembilan, rujuklah kepada syekh-syekh tarikat yang berdaftar dalam di bawah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. InsyaAllah nanti saya akan cuba lampirkan senarai syekh-syekh yang berdaftar agar tak sempat kita baca buku ni, tuan-tuan boleh rujuk kepada syekh-syekh tersebut. Okey, baik. Tuan-tuan dan perempuan, kembali balik kepada nota kaki yang kelima ni. Tengok yang sebelah bawah, muka surat yang kedua kan. Nota kaki yang di bawah sekali disebut, sebelum muncul nama Naqsyabandiyah, tarikat Naqsyabandiyah ini, sebelum wujud nama Naqsyabandiyah, tarikat ni pun dah wujud tuan-tuan. Pada pada sejak daripada dahulu kala, tasawuf ini dah lama wujud dah. Tinggal lagi taklah disebut dengan nama tarikat. Kita tahu setiap zaman itu ada inovasi, ada kaedah-kaedah, mungkin ada pembaharuan dalam amalan-amalan kerohanian tadi. Jadi setiap era itu ada pembaharuan dia. Tuan-tuan, tasawuf ini, tarikat ini dah lama wujud. Hanya istilah je, tarikat, tasawuf itu mungkin baru. Tetapi intipati itu dah lama ada. Kita hari ini mungkin barangkali bagi orang yang mereka tidak berapa senang dengan nama tarikat ini, mereka terjerat dengan istilah-istilah ni. Ya, istilah ni tuan-tuan, istilah aja. Tetapi tasawuf dan tarikat, dia punya pengamalan, kerohanian, tujuan itu dah lama dah. Dulu, sebagai contoh, sebagaimana yang terdapat dalam nota kaki ini, dulu dipanggil dengan tarikat Siddiqiyah. Ada tarikat Taifuriyah, ada tarikat Hujakaniyah. Itu sesuai dengan nama-nama tokoh pada zaman masing-masing. Sehinggalah pada zaman Syekh Muhammad bin Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsyabandi, dinamakanlah pula tarikat itu adalah tarikat Naqsyabandiyah. Contoh, dulu disebut sebagai Siddiqiyah sebab dinisbahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, ya sudah ada tarikat. Tapi ya, kita faham dulu kan, tarikat itu dengan ada 3 definisi yang berbeza. Ada tarikat daripada maksud umum, ada tarikat maksud khusus, ada tarikat dengan maksud yang lebih khusus. Jadi kita jangan terjerat dengan istilah. Sayyidina Abu Bakar ada tarikatnya sendiri. Tarikat ni adalah the way of life Islam itu sendiri. Cara
fikir ataupun kaedah kerohanian untuk menyempurnakan kefahaman terhadap pengamalan Islam itu sendiri. Jadi sedikiyah dinisbahkan kepada Abu Bakar. Walaupun sebegini kita lihat, bolehkah kita nisbah-nisbah kepada nama tertentu? Kalau orang tersebut memang yang layak dan bawa terdi, tak apa. Tapi janganlah kita buat dengan nama kita sendiri. Itu pelik sangat. Kita dengan tidak ada kelayakan, dengan tidak ada, kita tak fulfill requirement sebagai orang yang berautoriti, kita mudah-mudah nak letakkan nama tarekat kita sendiri. Itu tak bolehlah. Jadi kita kembali balik. Sedikit dinisbahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Selepas zaman Sayyidina Abu Bakar pula, datang zaman Syekh Abu Yazid Taifur Isa Al-Bustami atau Bistami. Ketika itu difahami dengan nama tarikat Taifuriyah. Selepas zaman tersebut adalah zaman Syekh Abdul Khalid Al-Gujdwani. Jadi tarikat ketika itu difahami dengan tarikat Khujakaniyah. Dan akhirnya datang satu era yang era tersebut, era atau tokoh tersebut adalah Syekh Muhammad bin Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsyabandi. Dekat situlah betul-betul zaman tersebut itu kan, kita tahu setiap zaman itu ada bidang kepakaran yang menonjol. Contoh zaman mazhab, fiqh, mujtahid mutlak, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, itu kan zaman-zaman mereka. Kemudian ada zaman hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu kan zaman-zaman mereka. Datang pula zaman orang-orang tarikat tasawuf, zaman Syekh Muhammad bin Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsyabandi. Dan ketika itu digunakanlah istilah tarikat itu dengan lebih meluas. Ada brand dia sendiri, brand tarikat, maka terkenallah dengan nama tarikat Naqsyabandiyah. Selepas zaman Syekh Muhammad bin Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsyabandi, An-Naqsyabandi itu kan diambil bagi tarikat Naqsyabandiyah. Jadi selepas zaman beliau, jika ada beberapa era tokoh dalam tarikat Naqsyabandiyah selepas itu, salah seorangnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam nota kaki ke-6 pada muka surat ini. Tuan-tuan tengok di bawah itu, dia disebut dengan nama Syekh Ahmad Al-Faruqi Al-Sirhindi. Selepas zaman Syekh Muhammad Bahauddin, ada salah seorang tokoh dalam tarikat Naqsyabandiyah selepas zaman Syekh Muhammad Bahauddin, iaitu Syekh Ahmad Al-Faruqi Al-Sirhindi. Dan beliau ini bukan calang-calang tokoh dalam tarikat Naqsyabandiyah. Bahkan beliau dikenali sebagai Mujaddid Al-Fusani. Mujaddid. Mujaddid, tuan-tuan, bukan main, tuan-tuan. Seorang yang membawa pembaharuan baharu. Mujaddid. Oleh kerana beliau ni terkenal dengan gelaran Mujaddid, maka beliau juga adalah salah seorang syekh dalam tarikat Naqsyabandiyah. Selepas pengasasnya Syekh Muhammad bin Bahauddin Al-Bukhari Naqsyabandi, maka zaman tersebut, zaman Syekh Ahmad Al-Faruqi Al-Sirhindi Al-Mujaddidi, dinamakanlah tarikat itu dengan nama Tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Jadi kita pasti di situ ada beberapa pembaharuan. Sudah barang pasti pembaharuan itu sesuailah dengan orang tersebut, tokoh tersebut, bukannya kita. Orang tersebut, iaitu tokoh tersebut Syekh Ahmad Al-Faruqi Al-Sirhindi. Jadi mungkin barangkali kata, apa panjang sangatlah pula nama tarikat ni. Apa beza tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah? Apa dia Naqsyabandiyah Mujaddidiyah ni? Itulah dia. Naqsyabandiyah tu yang asal. Syekh Muhammad bin Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsyabandi. Selepas zamannya itu, ada zamannya Syekh Ahmad Al-Faruqi Al-Sirhindi Al-Mujaddidi. Maka dinamakanlah tarikat ketika itu dengan nama Tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Gabungkan antara yang asal dengan yang sedia ada ketika itu, iaitu Mujaddid Al-Fusani Syekh Ahmad Al-Faruqi. Namalah tarikatnya Tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Baik, sekarang ini ada penambahan Ahmadiyah pula. Komplitlah nama penuh tarikat ini ialah Tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Ahmadiyah. Tuan-tuan jangan pening-pening, tuan-tuan. Simple-simple je. Tuan-tuan tengok pada nota kaki yang ke-7. Mana datang perkataan Ahmadiyah? Kalau Naqsyabandiyah tadi disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsyabandi.
Kalau Mujaddidiyah dinisbahkan kepada Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi Al-Mujaddidi. Dan Ahmadiyah ni pula apa? Dia disandarkan kepada tokoh selepas Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi Al-Mujaddidi sebelum ini. Jadi tokoh ketika selepas itu pula namanya adalah Syekh Abu Sa'id Al-Ahmadi. Jadi tuan-tuan, pada zaman Syekh Abu Sa'id Al-Ahmadi dengan ketokohan beliau, autoriti beliau, kelebihan yang ada pada beliau, inovasi yang ada pada beliau, dan beliau yang verify, semua ulama memperakui beliau, dan ketika itu dikenali apa yang dibawa oleh beliau itu dengan nama Tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Ahmadiyah. Ini bukan tarikat Ahmadiyah yang kita kenali, tapi ini adalah cabang daripada Ahmadiyah ini. Yang kita sebut sekarang ni adalah Ahmadiyah cabang daripada tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Sesuailah dengan zaman tersebut, zaman Syekh Abu Sa'id. Dan Syekh Abu Sa'id Al-Ahmadi ini dalam keluarga Al-Ahmadi. Sebab itu tarikat itu dikenali juga dengan tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Ahmadiyah. Ahmadiyah itu ambil daripada keluarga Syekh Abu Sa'id Al-Ahmadi. Jadi tuan-tuan, Syekh Abu Sa'id Al-Ahmadi ni, beliau ni seperguruan dengan Syekh Khalid Al-Kurdi. Yang mana kedua-duanya itu, Syekh Abu Sa'id dengan Syekh Khalid sama-sama berguru kepada Syekh Abdullah Ad-Dihlawi atau Ad-Dahlawi. Jadi kita nampaklah dekat sini, kalau tarikat Mujaddidiyah Ahmadiyah dinisbahkan kepada jalur Syekh Abu Sa'id Al-Ahmadi. Tadi kan yang kedua, seperguruan dengan beliau, Syekh Khalid Al-Kurdi. Itu pula muncullah satu cabang tarikat yang lain, iaitu tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ada kan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, macam di sebelah kami tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Jalurnya jalur Syekh Khalid Al-Kurdi. Ada tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Ahmadiyah, jalurnya jalur keluarga Ahmadi tadi, Syekh Abu Sa'id Al-Ahmadi. Jadi jalur itu berbeza, tetapi tetap sama dengan nama tarikat Naqsyabandiyahnya. Jadi kalau Syekh Wan Sulaiman, tarikatnya adalah tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Ahmadiyah. Kita lihat betapa besarnya jiwa Syekh Wan Sulaiman sudi untuk berkongsi ilmu dengan kita orang-orang awam. Ikutkan tuan-tuan apa yang dalam buku ni, kalau orang dulu rahsia, dia tak nak bagi tahu kepada golongan awam sebab takut timbul fitnah. Tapi Syekh Wan Sulaiman mengolah balik bahasa-bahasa istilah tadi dengan seminima mungkin, mengelakkan spekulasi. Paling tidak apa yang diperoleh dalam tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Ahmadiyah ini boleh dikongsi sama, boleh, ialah mana-mana bahagian yang boleh dikongsilah. Mana yang tak boleh itu mesti dirujuk kepada syekh tarikat yang berdaftar, yang berautoriti dalam tarikat Naqsyabandiyah itu sendiri sekarang. Jadi itulah jiwanya besar Syekh Wan Sulaiman berkongsi untuk kita semua. Alhamdulillah tuan-tuan, jom kita masuk kepada muka surat yang ketiga cepat-cepat. Kang tak habis-habis kita dengan muka surat kedua, Kang tak selesai kita baca kitab ni. Kita tengok dalam, sekarang kita sudah masuk pada muka surat yang ketiga. Tuan-tuan dan puan-puan saudari fokus kepada perenggan yang paling atas. Sambil-sambil itu kita tengok pada muka surat yang kedua sebelum ni, sebab dia ada sambungan dari yang kedua masuk ke yang ketiga ini. Okey, kita tengok sekejap muka surat yang kedua, ujung tu. Kata Syekh Wan Sulaiman, tarbiyah, riyadah dan mujahadah di sisi ahli tarikat Naqsyabandiyah, Mujaddidiyah, Ahmadiyah berbeza daripada tarbiyah, riyadah dan kita tengok terus muka surat yang ketiga, dan mujahadah di sisi ahli tarikat yang lain. Okey, jadi kita tahu kan tiga istilah tadi, tarbiyah, riyadah dan mujahadah dalam tarikat Naqsyabandiyah ini mungkin barangkali berbeza dengan tarikat-tarikat yang lain, tetapi tetap tujuan yang sama, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyempurnakan akhlak kita sama aja, tetapi kaedah itu ada sedikit perbezaan. Sebab itu tarikat itu banyak, sebab ya masing-masing kita mungkin serasi dengan tarikat A, tidak dengan tarikat B. Sebab itu namanya rahmat. Kita boleh masuk dengan mana-mana tarikat tadi. Sebab setiap kita, cara kita dididik
kesesuaian kita tidak sama dengan didikan cara orang lain. Ada orang sebagai contoh, dia tak suka kalau ditegur dengan cara lemah lembut. Dia suka ditegur dengan cara tegas dan kasar. Mungkin barangkali sebegitu. Ada orang, mereka tak suka ditegur dengan cara yang kasar. Mereka suka ditegur dengan cara lemah lembut. Ini kita boleh lihat pada akhlak Rasulullah sendiri. Nabi kalau menegur sebagai contoh, Nabi tegur Saidina Osman radhiyallahu anhu. Nabi tegur dengan cara lemah lembut. Sebab ya Saidina Osman tu dengan pemalunya, dengan lemah lembutnya, berbeza dengan cara Saidina Ali karramallahu wajhah. Nabi tegur dengan cara yang lebih tegas. Dia tidak sama pendekatannya. Begitu juga dengan tarekat, pendekatannya ada sedikit berbeza. Tujuannya sama. Grab yang sama tetapi berbeza kaedah mujahadah dan riadah yang dilakukan. Sebab tarbiyah itu pun begitu juga, dia ada sedikit perbezaan. Dah selesai itu yang pertama. Kenapa kata Syekh Wan Sulaiman? Ini kerana tujuan tarbiyah, riadah dan mujahadah dalam tarikat ini. Kan tadi kata Syekh Wan Sulaiman kan, tarikat Naqsyabandiyah caranya berbeza dengan tarikat yang lain. Bila beliau sebut begini, bukan beliau nak membanding-bandingkan ataupun nak mengatakan tarikat Naqsyabandiyah ini A, yang tarikat-tarikat yang lain B. Bukan tu tujuan dia. Nak bagi tahu kaedah itu sedikit berbeza supaya kita nampak dia punya kaedah pelaksanaannya bagaimana. Macam kita lah kan. Kita nak memiliki sesuatu modul. Kita kena jelas, kena firmkan betul-betul apa kaedah yang digunakan dalam ni. Kumpulan A, kalau kumpulan B, apa kaedah yang digunakan pakai. Macam juga dalam sistem pendidikan kita. Kita mesti jelas apa dia misi, visi, objektifnya, kaedah yang digunakan pakai, modul, syllabus, skema dan sebagainya. Begitu jugalah yang nak disebut oleh Syekh Wan Sulaiman ini bukan tujuan nak membanding-bandingkan atau mengangkat satu tarikat dan merendahkan tarikat yang lain. Tidak sama sekali sebegitu. Tinggal lagi kita nak lihat apakah pendekatan-pendekatan yang diketengahkan, cuba ditunjukkan dalam tarikat Naqsyabandiyah ini berbeza dengan tarikat yang lain. Sebagaimana kita kata Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya, ketua para nabi. Dan bukan bermaksud kita nak merendahkan nabi-nabi yang lain. Tidak sama sekali. Apabila kita kata Gunung Everest adalah gunung yang tertinggi, tidak sekali-kali kita kata Gunung Kinabalu tu low level. Tidak sama sekali. Masing-masing punya kelebihan dan juga pendekatan yang berbeza, dan masing-masing ada kelebihan dia masing-masing. Macam tu juga dalam konteks tarikat itu sendiri. Baik, kata Syekh Wan Sulaiman, kenapa tarikat Naqsyabandiyah ini berbeza? Kerana tujuan tarbiyah, riadah dan mujahadah dalam tarikat ini, fokusnya adalah melakukan tarbiyah roh yang berhubungan dan terikat dengan nafsu amarah tadi. Manakala tarikat lain melakukan tarbiyah nafsu itu sendiri. Tuan-tuan nampak kan? Ada dua perbezaan. Macam ni lah. Bila kita nak bertasawuf, nak bertarikat, poin kita apa? Nak membaiki hati, betul? Okey. Jadi ada orang dengan amalan zahir di luar, tumpuan dengan amalan di luar, tujuannya sama. Untuk membaiki hati supaya apa? Dapat akhlak yang baik. Berbeza pula dengan tarikat Naqsyabandiyah, tumpuannya adalah pada hati. Terpancar pada amalan yang di luar. Sama je, dia nak dapatkan akhlak yang baik. Nampak kan dua konsep yang berbeza? Konsep yang pertama, tumpuan yang di luar, fokus yang di luar, jaga mata, jaga telinga, jaga semua bagai. Kemudian, simple mudah begini kalau kita berzikir kan. Ada orang kalau berzikir, zikirnya kuat-kuat. Bila berzikir kuat, kita jangan sangka buruk dengan golongan yang berzikir kuat-kuat. Nampak bertempik-tempik. Bukan dia nak bagi tahu Allah itu peka. Bukan tu tujuan dia. Macam kita lah dah tuan-tuan kita tengok dalam kem ketenteraan kan. Mana ada pelatih-pelatih tu. Dia cakap lemah lembut, tak ada. Mesti bertempik, kuat, tegas. Sebab untuk mendidik dalaman. Disiplin itu. Begitu juga bila berzikir kuat-kuat itu.
Bukan tujuan nak bagi tahu Allah itu tak dengar. Tidak. Tujuannya zikir kuat-kuat itu untuk didikan di dalam hati. Sebagai contoh, zikir Ya Qahar. Ya Qahar. Nak bagi tahu Allah itu maha perkasa. Ya Latif. Allah itu maha lemah lembut. Dengan tempikan, mungkin barangkali dengan zahiriah yang di luar, ketegasan yang kita nampak di luar tadi, memberi kesan kepada hati. Akhirnya bila selesai zikir, apa yang disebut pada lidah, kekuatan lidah tadi, tersentak kepada hati, dan bila keluar daripada zikir tadi, dia masih lagi menjiwai apa yang disebut dan dijiwai oleh hati. Jadi berbeza dengan tarikat Naqsyabandiyah. Tarikat Naqsyabandiyah ni fokus kepada zikir sir atau khafi tadi di dalam hati. Tumpuannya dalam hati, dia senyap je. Tapi dia hentak dalam hati. Allah, Allah, Allah. Ya Qahar, Ya Latif, Ya Latif. Senyap. Tapi tumpah pada hati. Berbeza dengan kaedah tarikat yang lain yang di luar supaya terkesan di dalam hati. Berbeza dengan Naqsyabandiyah, terus direct dalam hati. Tapi tujuannya sama, untuk mendidik jiwa tadi supaya dapat dawamul hudur, dapat bergantungan, dapat berhubungan, ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan terpancar kepada akhlak masing-masing. Itu nampak perbezaan dia antara tarikat Naqsyabandiyah dengan yang lain. Kerana itu, kata Syekh Wan Sulaiman, kerana itu riadah dalam tarikat lain adalah dengan cara melakukan amalan-amalan berat dan susah yang membebankan nafsu. Jaga mata, jaga telinga, apa lagi. Benda-benda yang zahiriah yang boleh menyebabkan nafsu itu kurang mendominasi cara pemikiran dan watak kita. Ya, itu cara tarikat-tarikat yang lain. Manakala riadah dalam tarikat ini adalah dengan cara tumpuan kepada hati tu, melaksanakan azimah dan meningkatkan rusah. Mana azimah tu apa? Tengok pada nota kaki yang ke-8. Perkara-perkara yang disuruh dan dituntut oleh syarak supaya dilaksanakan. Sama ada tuntutan, kewajipan dan keutamaan. Yang ini sunat. Seperti solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Melaksanakan azimah. Sunat tetap dilakukan. Tetap melaksanakan. Dia tidak tinggalkan azimah. Makna kekuatan dalaman roh dia tidak akan memudah-mudahkan meninggalkan perkara-perkara yang walaupun benda tu nampak sunat. Tetapi baginya itu satu kewajipan. Bagi dia satu kewajipan. Bukan bagi kita semua. Bagi pelaksana tadi sebagai satu kewajipan. Ini yang dinamakan sebagai riadah. Jiwa tadi sudah terikat. Dia nak melaksanakan yang terbaik untuk Tuhannya. Dia tak nak ambil rukhsah. Dia nak buat yang terbaik untuk Tuhannya. Hati itu sudah melekat untuk buat yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang disebut tadi, semua tarikat itu semua sama saja, masing-masing punya pendekatan yang berbeza mungkin barangkali, tetapi tetap tujuannya sama, adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah sahaja mungkin barangkali sedikit berbeza. Kita tahu dalam tarikat Naqsyabandiyah ini, apa-apa pun fokusnya adalah hati. Zikirnya pun fokus kepada hati. Tapi bukan bermaksud kalau solat 5 waktu tu dengan hati tu melampau namanya. Mana syariat tetap syariat. Sekarang ni kita dalam konteks perbahasan berkaitan dengan tasawuf tarikat itu sendiri. Tuan-tuan jangan campur adukkan dengan fiqh dengan tauhid. Nanti kita akan konflik dalam pemahaman. So kita dalam perbahasan konteks tarikat tasawuf sekarang ini. Syariat tetap syariat, mustahil dikebelakangkan. Tauhid tetap tauhid, mustahil diketepikan. Tidak boleh sebegitu. Dan kita dah sepakat, semuanya itu saling perlu memerlukan antara satu dengan yang lain. Baik tuan-tuan, dalam tarikat Naqsyabandiyah kan fokusnya adalah hati. Bila kita kata fokusnya adalah hati, zikirnya kepada hati. Kita tahu tadi kan, ada orang dia menjaga zahiriah dia, mulut zahir dia tidak bercakap benda-benda yang merepek atau benda-benda yang menyebabkan kemurkaan Allah, mata dijaga, telinga dijaga. Dalam tarikat Naqsyabandiyah, fokusnya bukan sekadar itu sahaja. Bahkan di dalam hati itu kan satu alam yang cukup luar biasa. Seakan-akan kita kata, dalam tubuh kita ni ada orang lain kot yang hidup. Bila kita tutup mulut,
Kita boleh bercakap dalam jiwa kita. Bila kita tutup mata kita, kita boleh melihat dalam jiwa kita. Bila kita tutup telinga kita, kita boleh mendengar dalam jiwa kita. Seakan-akan dalam jiwa kita, hati kita ini ada alam lain yang boleh berbicara, melihat dan mendengar sendiri. Sebab itu dalam tarikat Naqsyabandiyah, hati itu yang dia grab betul-betul. Lidah yang berkata-kata dalam hati, bukan lidah kita yang zahir ini semata-mata. Yang berkata dalam hati itu pun dia jaga. Nak cakap benda yang mengarut, dia balun atau cover dengan zikir atau dengan perkara kebaikan, sebutan yang lain. Kemudian mata dalam hati ni dijaga tidak melihat atau memandang benda-benda yang tidak patut. Telinga yang didengar dalam hati ni dijaga supaya tidak mendengar benda-benda yang buruk. Jadi bukan sekadar berkata, melihat dan mendengar pada fizikal, tetapi mendengar, melihat dan juga berkata-kata dalam hati itu juga lebih diutamakan dalam tarikat Naqsyabandiyah ini. Jadi oleh kerana hati itu sudah terdidik, hati itu tuan-tuan bayangkan kalau selalu diajar dengan kebaikan, berzikrullah, tidur pun berzikir tuan-tuan. Kalau hati itu dah terbiasa menjiwai Al-Quran, dalam tidur pun dia boleh tasmik bacaan Quran. Kalau hati itu dah terbiasa berqasidah, dalam hati itu sudah terbiasa dengan berselawat, itu tidak mustahil dia bertemu dengan Nabi, bermimpi dengan Rasulullah. Hati itu sudah terbiasa didominasi dengan kebaikan-kebaikan, kaedah-kaedah riadah dan mujahadah sebegini. Maka terpancarlah dalam fizikalnya. Jiwa yang penuh dengan kebaikan, jiwa yang harmoni, jiwa yang dalam hati itu, lidah hati itu dengan kebaikan, maka terpancar dengan lidah fizikalnya. Mata hati penuh dengan kebaikan, pandangan yang baik, maka terpancar bila memandang dengan positif, dengan kebaikan. Telinga dalam hati itu sentiasa mendengar dengan kebaikan, zikrullah, Allah dan sebagainya, maka dah terbiasa. Kalau di luar, fizikal telinga luar pun suka kepada mendengar benda-benda yang baik. Sebab itu, jiwa yang sudah terdidik tadi dalam tarikat Naqsyabandiyah, fokus kepada Naqsyabandiyah tadi kan, kepada hati tadi sudah baik, sudah harmoni, maka ia akan meninggalkan rukhsah melaksanakan azimah yang tadi. Meninggalkan rukhsah ni apa? Dia tidak akan terlalu banyak makan, tidak akan selalu tidur. Ya, benda-benda itu kan, benda tu diharuskan, bukan satu dosa pun. Tetapi, benda-benda rukhsah itu tidak dilakukan sedaya upaya. Yang penting azimah. Poinnya, kuncinya adalah nak buat yang terbaik untuk Tuhannya. Sebab jiwa itu sudah terbuka mendapat pintu ma'rifat, fuyudat dan dan juga futuhat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berenang dalam kelazatan, kenikmatan zikrullah tadi, dan akhirnya terpancar pada perwatakan. Sebab tu orang bertarikat, mereka ni bukannya bengis-bengis mukanya. Orang tarikat ni senyum mukanya, mudah didekati, baik tutur bahasanya, kerana harmoninya hati tadi terpancar kepada harmoni akhlak di luarnya. Kata Syekh Wan Sulaiman, maksud azimah itu ialah melaksanakan semua amalan ketaatan, ibadah yang membebankan, memberatkan dan menyusahkan nafsu. Maksudnya, tujuan contoh. Kita kadang-kadang kan, kita dah terbiasa dengan qabliyah, ba'diyah dengan solat. Tapi kadang-kadang kita rasa macam ada masa-masa kita rasa macam berat sangat nak melaksanakan, nak konsisten, istiqamah dengan apa yang kita lakukan. Kita dah terbiasa baca Al-Quran, waqi'ah, muluk, ataupun aurat, atau amalan, hizib. Tapi ada masa-masa kita ni macam bermusim kan. Kita akan rasa macam, ya Allah, kenapalah payah sangat. Kena berasa macam tak sedap je. Sebab nafsu kita sudah mula gelisah. Daripada puluhan tahun dulu, kita mengikut nafsu. Nafsu dia nak A, B. Dia nak tinggal, nak pergi. Tuk-tuk, bila kita masuk tarikat, kita ada ubat. Kita sedang mengikat nafsu itu agar ikut cara kita. Bukan kita yang mengikut cara nafsu. Sebab tu kita jadi ada masa-masanya, musim-musimnya, kita akan rasa macam resah. Yang resah tu nafsu, tuan-tuan. Bukannya kebaikan. Kebaikan tetap kebaikan. Kita sedang mengikat dia. Yelah standard lah, tuan-tuan.
puluhan tahun, bertahun-tahun kita follow cakap dia. Sekarang dia kena dengar cakap kita. Sebab tu kita akan rasa sedikit resah. Sebab tu azimah melakukan ketaatan yang membebankan. Tujuan kita yang menguasai nafsu, bukan nafsu yang mendominasi kita. Itu poin yang pertama. Kata Syekh Wan Sulaiman lagi, azimah azimah ni bukan nama orang, tuan-tuan. Azimah yang kita faham tadilah. Azimah yang paling berat dan payah ialah apa dia? Ittiba. Ittiba ni bahasa Arab. Maksudnya adalah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan erti mengikut syariat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba ini, mengikut cara Nabi ini merupakan syarat yang paling utama dan penting dalam tarikat ini. Ini kerana sekiranya seseorang itu puluhan tahun melakukan riyadhah tetapi dia tidak mujahadah, maksudnya dia tidak sungguh-sungguh. Tuan-tuan, dalam tarikat dia kena sungguh-sungguh. Sebab tu bila kita berbai'ah, kita jangan takut. Pertama, jangan takut masuk tarikat. Sebab tarikat ini dia ada step by step follow dia ada guideline untuk kita kena follow satu persatu. Kita kena fulfill requirement. Jangan takut. Tak dapat, insya-Allah Syekh Mursyid tu tak marah, dia tak balun kita tu. Sebab mereka pun punya pengalaman bagaimana untuk mendidik jiwa. Jiwa tu liar, nafsu tu liar, dan dia proses istilah macam kita ni dah macam orang gila lah. Masuk hospital sakit jiwa. Dan kita kan nak proses jadi lebih baik satu persatu. Dia makan masa. Sebab itu, sesiapa yang masuk tarikat, dia jangan expect masuk tarikat esok jadi wali. Tak. Dia perlu melalui merentasi satu demi satu dan dia perlu banyak makan masa. Satu demi satu. Sebab tu, jangan sekali-kali kita bersangka buruk dengan mereka yang masuk tarikat. Orang masuk tarikat ni mereka bukan automatically sempurna semuanya, tidak. Dan kita patut consider, patut bertoleransi, patut memahami mereka. Dan patutnya kita pun bersama dengan mereka merentasi proses ini satu persatu. Baru kita akan rasa kemanisan dan kelazatan dia tadi. Kemudian, bila sebut tarikat ini mengutamakan azimah, mengikut sunnah Nabi. Bila sebut sunnah Nabi itu, jangan kita expect sunnah tu hanya semata-mata pada serban, pada jubah. Itu sebahagian daripada sunnah. Sunnah ni luas maksudnya. Kita menjaga mata daripada melihat benda-benda maksiat. Itu kan sunnah. Kita menjaga telinga, menjaga mulut daripada cakap benda yang tidak baik. Itu kan sunnah juga. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Itu kan sunnah. Bersangka baik. Itu kan sunnah Nabi. Sunnah ni bukan masalah nak nikah 3, bukan tu je. Sunnah ni luas, tuan-tuan. Sunnah ni luas. Kita tidak bersangka buruk. Itu kan sunnah Nabi. Jadi sunnah itu cukup luas dan sunnah itu harus dipandang pada aspek-aspek yang kita bahaskan. Kalau sunnah dalam fiqh, apa dia sunnah dia? Sunnah dalam tauhid bagaimana? Sunnah dalam tasawuf bagaimana? Dan sebesar-besar sunnah dalam konteks tarikat tasawuf kita adalah hati itu tidak putus dan tidak lalai mengingat Allah. Itulah sebesar-besar sunnah dalam tarikat tasawuf. Hati tidak lalai. Hati itu maksudnya sentiasa mempunyai hubungan, sentiasa dawamul hudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kalau dalam solat pun, tuan-tuan, bayangkan kita angkat takbir Allahu Akbar, hari biasa. Kita nak sembahyang maghrib lah kan. Allahu Akbar, angkat takbir. Tapi dalam kepala tu teringat cerita My Darling Inspector Daniel. Nampak? Sebab tu kita perlu kepada tarikat supaya bila angkat takbir tadi, hati itu sentiasa ingat kepada Allah tanpa terputus walau sesaat. Nampak besar tu. Jadi benda tu insya-Allah dengan rahmat Tuhan, izin Tuhan, kita boleh dapat. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena masuk tarikat, pastikan yang berdaftar, yang Syekh Mursyidnya diiktiraf, supaya kita benar-benar mendapat segala kesempurnaan ini. Dan kata Syekh Wan Sulaiman lagi, kerana itu dikatakan bahawa tarikat ini dibina semata-mata atas asas ittiba, ikut sunnah Nabi tadi. Ikutlah konteks fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya. Tarikat tasawuf kita menyempurnakan tauhid dan juga fiqah dengan menjauhi amalan bid'ah.
Sebab tu tuan-tuan pelik kalau ada orang kata tarikat ni sesat. Sebab tarikat itu sendiri menjauhi amalan bid'ah. Bertarikat, orang yang bertarikat, mereka kena completely, perfectly, kena buat betul-betul amalan-amalan tuntutan dalam fiqahnya. Kena buat. Tuntutan apa ni yang kefarduannya kena lakukan. Sebelah mana bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang tarikat. Tauhidnya kena firm. Dia punya apa? Kita sekarang Asy'ariyah Maturidiyahnya kena jelas. Dan dalam tasawufnya lagilah pula kena clear. Dia punya amalan tadi tidak terputus. Amalan itu memang tidak bercampur baur dengan amalan-amalan amalan-amalan yang menyesatkan. Sebab tu pastikan masuk tarikat yang berdaftar Syekh Mursyid yang diperakui untuk mengelakkan amalan-amalan bid'ah. Tanpa kita menafikan, ya, ada tuan-tuan macam inilah tuan-tuan. Kita kadang-kadang nampak buruk tarikat itu kerana seorang dua yang lakukan. Tetapi tidak adil lah kerana seorang dua yang lakukan kita mencemuh tarikat tasawuf itu. Dia adatlah dalam sesisir pisang itu mungkin ada satu dua yang busuk. Tapi takkan kita nak buang semuanya. Kalau dalam Islam itu sendiri ada seorang dua orang Islam yang buat buruk, kita nampak dengan mata kepala kan namanya Muslim, orang Islam. Tapi kadang-kadang lagi teruk daripada orang yang bukan Islam dan Muslim. Tapi adakah Islam itu disalahkan? Seperti macam tu juga dalam tarikat itu sendiri. Dalam tarikat itu sendiri nampaklah macam ada keburukan sebahagian daripada pengikut dan ahlinya. Tetapi janganlah sampai semua tarikat itu ditolak. Sebab yang penting, sebab itulah tuan-tuan, simple macam ni lah. Kita belajar-belajar ni dalam diskusi kitab ini dengan mana-mana kitab. Selagi kita tidak praktik, kita tak lakukan, kita takkan dapat merasakan semua benda yang disebut oleh Syekh Wan Sulaiman itu sendiri. Kata Syekh Wan Sulaiman, tarikat ini juga dibina berasaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itu yang kita kena ingat. Kita jangan anggap tarikat ni benda yang bid'ah, sesat, menyesatkan. Sedangkan basic tarikat itu dibina dengan firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, bermaksud, katakanlah hai Muhammad, sekiranya kamu mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau tengok pada muka surat seterusnya, kerana itu dikatakan juga bahawa tarikat ini merupakan hakikat itu, syariat itu sendiri dan perjalanan para sahabat Nabi SAW. Mungkin ada kata, tarikat ada kepada zaman Nabi. Tarikat ada ke pada zaman tabi'in dan sebagainya. Tuan-tuan, kita jangan terjerat dengan istilah tersebut. Itu hanya istilah, tetapi hakikat dan intipati tarikat itu sudahlah mewujud. Kan tarikat itu kan mengikut sunnah Nabi, melakukan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittiba' sunnah lah, ikut sunnah Nabi. Jadi dengan ada tarikat ini adalah satu madrasah yang menggabungkan kesemua, maknanya mencari kesempurnaan, menggabungkan semua sistem. Tarikat itu yang besar. Di bawah tarikat itulah dia menyempurnakan sistem fiqh dan juga tauhid. Jadi mereka yang mengamalkan tarikat melakukan sunnah sebagaimana yang dituntut oleh fiqh. Mereka yang bertarikat melakukan sunnah sebagaimana yang dituntut dalam tauhid. Mereka yang bertarikat melakukan sunnah sebagaimana yang dituntut dalam konteks tasawuf itu sendiri. Jadi nampak kan? Jadi tarikat ini tidak bercerai daripada Islam. Bahkan tarikat itu adalah satu sistem yang menyeluruh, yang menyempurnakan fiqh dan juga tasawuf. Sebab itu disebut tarikat itu adalah hakikat, jiwa kepada syariat. Syariat itu kan kita tengok pada fiqahnya. Contohlah tuan-tuan, contoh kita solat. Kita solat, kita angkat takbir, Allahu Akbar. Apabila kita nak melaksanakan solat, kita terikat dengan aturannya. Maka aturannya itu apa? Kita mesti clear dia punya fiqah dia. Dia punya rukun, qauli, fi'li dia.
Jadi rukun-rukun tu, perkara sunat dan sebagainya itu wajib kita kena hadam betul-betul nak laksanakan solat. Maknanya aturan itu, syariat itu kita kena clearkan. Luaran tu, bacaannya dan sebagainya. Itu luaran syariat nama dia. Itu baru syariat. Dia tak boleh semata-mata luaran tanpa kita dalam waktu yang sama kita mengetepikan hakikat syariat itu. Dia begini tuan-tuan, kita bila mana berkata manis, perkataan lidah yang manis, harus jiwa kita pun jiwa yang jujur dan perasaan yang manis dengan ucapan, biar nampak ada penyelarasan apa yang disebut di hati sama apa yang dituturkan di mulut. Dia macam tak apa-apa nak kena. Lidahnya manis, jiwanya membenci. Tu tak apa nak kena. Kita kan tuan-tuan, kita solat itu kan kita panggil dengan istilah sembahyang. Maksud sembahyang tu sembah yang Maha Esa, iaitu Allah lah. Kita mempersembahkan ibadah kita. Kalau kita mempersembahkan sesuatu hadiah dengan balutan yang cantik di luarnya, kotak yang besar, lilap-lilap, nampak luarnya bagus, tetapi apabila kita buka balutan tadi, hadiah tadi, buka kotaknya, dalamnya itu ada tai, minta maaf bahasanya, ada berak, ada najis. Apakah ketika itu kita yang menerima hadiah tadi kita merasa ini satu hadiah atau ini satu penghinaan kepada kita? Nah, itulah yang dimaksudkan dengan hakikat syariat. Kita melaksanakan solat. Solatnya, syariatnya cantik, bagus. Tetapi dalam jiwa kita itu, hakikatnya itu penuh dengan dendam, kesumat, benci, sumpah seranah. Otak dan kepalanya tak terarah. Dalam kepalanya fikir macam-macam benda yang buruk. Tapi lidahnya manis menyembah Tuhan. Pergerakannya bagus. Tapi berhayal dalamnya kosong. Ibarat macam kita pukul ton drum. Besar ton drum. Tong 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 bunyinya kuat. Tapi dalamnya kosong. Sebab tu dia perlu kepada tauhid dan juga tarikat tasawuf ini. Supaya syariat yang kita lakukan itu bukan hanya rangka kosong. Ulang balik. Kenapa kita mesti bertarikat tasawuf? Supaya syariat dan tauhid yang kita amalkan itu, praktikan itu, tidak pada rangka yang kosong, tetapi dipenuhi dalamnya. Akhirnya penuhlah penyembahan kita kepada Allah, zahir dan batinnya. Itu yang dimaksudkan tarikat ini adalah hakikat syariat itu sendiri dan perjalanan para sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, jom cepat-cepat, kita ada masa lebih kurang berbaki 10 minit sahaja lagi. 10 minit sahaja lagi, lebih kurang lah macam tu. Dan kita hampir masuk ke kemuncak kutaib atau risalah yang ditulis oleh Syekh Wan Sulaiman ni. Dan kita jom kita masuk kepada muka surat yang keempat. Bagi yang ada buku, buka muka surat yang keempat. Bagi yang tiada, boleh tengok pada paparan skrin smartphone atau laptop komputer tuan-tuan perempuan masing-masing. Dan kita sekarang ini alhamdulillah masuk kepada subpoint yang keempat, iaitu amalan dalam tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, of course dalam amalan tarikat ini, mana-mana tarikat pun dia ada amalan khusus, ada amalan umum. Jadi ada amalan mungkin barangkali kita orang awam boleh masuk join sama-sama. Dia ada amalan khusus, diperlukan kepada keizinan. Jadi tuan-tuan, itulah saya dah kata bahawa oleh kerana tarikat ini penting untuk kita menjiwai. Kita nak rasa supaya rangka yang kita pakai ini penuh di dalamnya. Zahir batin kepada Tuhan. Istilahnya, dunia di tangan, hati tu ingat Allah, nak penuh supaya tak macam mayat hidup kita ni, kita nak hidup luar dan dalam kita, maka elok dan moleknya kita bertarikat dan rujuk kepada syekh-syekh tarikat dalam kumpulan tarikat yang berdaftar. Baru kita akan betul-betul faham. Sebab pemahaman melalui teori atau pembelajaran teori ilmu ini semata-mata dia tak akan menyeluruh. Kadang-kadang kita pun payah kita nak faham istilah ni. Tetapi bila kita masuk, kita tak payah belajar pun istilah ni. Tapi kita akan dibimbing satu persatu oleh syekh yang memimpin nanti. Okay, sekarang masuk pada muka surat yang keempat, subtopik yang keempat, amalan dalam tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Kata Syekh Wan Sulaiman, setelah diketahui, tuan-tuan tengok pada buku,
atau boleh tengok pada skrin. Setelah diketahui semua ini, maka perlu diketahui pula amalan yang diamalkan dalam tarikat ini. Ni penting ni, apa amalan dia? Tadi kita banyak cerita pasal itulah pasal-pasal pendahuluan dan sebagainya. Secara keseluruhannya, amalan yang diamalkan dalam tarikat ini, tarikat Naqsyabandiyah, Mujaddidiyah, Ahmadiyah, ada 5 perkara. Iaitu, pertama suhbah, kedua zikir sir, ketiga zikir khafi, keempat tahlil, dan terakhir yang kelima adalah muraqabah. Apa dia subah, sir, khafi, tahlil, muraqabah? Kita akan mencermati dan juga kita akan meliti satu persatu. Baik, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sekarang kita masuk kepada pecahan topik yang keempat, iaitu subtopik 4.1 bertajuk suhbah atau rabitah. Jadi dalam tajuk ini kita akan melihat kepentingan suhbah, apa itu suhbah. Suhbah ni tuan-tuan, perdampingan kita dengan sang murabbi atau mursyid, dengan guru kita. Kita nak mengambil akhlaknya, ilmunya, pengalamannya, kefahamannya. Kita dah jadikan syekh mursyid tu macam macam specialist lah, doktor pakar kita. Tapi doktor pakar berkaitan dengan penjiwa dalam penjernihan hati kita. Jadi simple tuan-tuan, tuan-tuan anggap je tarikat itu adalah guru. Guru itulah yang akan membimbing tuan-tuan satu persatu. Dan konsep inilah, saya ulang balik, konsep sebeginilah yang disalah erti oleh sebahagian orang yang memandang serong kepada tarikat tasawuf, sehingga mungkin barangkali mereka kata kita ini tak asup kepada guru masing-masing. Tidak, tuan-tuan. Dalam tarikat tidak pernah mengajar ketaasuban kepada guru. Ya, guru tetap guru. Mereka tidak pernah mencapai level para nabi dan para rasul. Mereka itu tidak pernah kita anggap sebagai Tuhan. Mana mungkin benda-benda yang salah tetap kita benarkan. Itu namanya taasub yang orang kata yang membuta tuli. Tidak pernah. Tarikat tidak pernah mengajar sebegitu. Kan kita sudah terangkan. Tarikat itu kan didirikan dengan dasar Al-Quran, Sunnah. Tarikat itu kan didirikan dengan dasar kita berpegang kepada konsep rukun Islam, iman dan ihsan, kepada pemahaman fiqh, tauhid dan tasawuf. Kita jelas semua benda itu. Mustahil kita merentas jalan tarikat. Tarikat itu mengajar kita kesesatan. Dalam konteks Kerajaan Negeri Sembilan, bila kita sebut tarikat adalah betul lah. Mana yang kita nampak menyeleweng, kita tak anggap sebagai tarikat. So, tarikat itu kalau kita nak kata tarikat, dia mesti didaftarkan di bawah Enakmen Tarikat Tasawuf 2005. Dan ketika didaftarkan tadi, dia mesti melalui proses pemantauan, penelitian, dokumen dan juga temudugan dan sebagainya. Jadi bila sebut tarikat dalam Negeri Sembilan itu dah selesai lah tu dia punya bila sebut tarikat dia diiktiraf macam tu maksudnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kembali balik kepada isu suhbah. Suhbah ni penting tuan-tuan. Para sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan Sayyidina Ali, mereka itu kan menjadi mulia dan hebat. Kenapa? Bersuhbah dengan Nabi. Kemana sahaja Nabi pergi, mereka ikut. Akhlak Nabi mereka tiru. Jadi hasil daripada suhbah itu banyak manfaat itu diperoleh. Sebab tu kita kena hati-hati bila kita memilih kumpulan-kumpulan tarikat, sebab dia memberi efek kepada akhlak kita sendiri. Sebab tu suhbah itulah jalan yang paling simple dan mudah untuk kita memiliki makrifat, memiliki kebaikan manfaat. Sebab dengan cara yang demikian banyak manfaat yang boleh kita peroleh. Okey, lepas ni kita akan tengok satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan suhbah atau rabitah itu sendiri. Kata Syekh Wan Sulaiman, suhbah bermaksud rabitah. Rabitah tu maksudnya apa? Mengikat. Iaitu ikatan dan hubungan hati murid dengan gurunya berasaskan perasaan kasih sayang atau mahabbah. Sebab tu tuan-tuan, siapa yang masuk tarikat sebetulnya kita untung sangat-sangat. Sebab Syekh Mursyid itu sendiri sudi menerima kita untuk kita ditarbiyah.
Syekh-syekh mursyid ni tuan-tuan, mereka ni kalau ikutkan dengan apa yang mereka ada, cukuplah untuk diri mereka. Untuk apa mereka banyak membazirkan masa dengan orang lain. Tetapi kerana kasih sayang, mereka nak berkongsi sama apa yang mereka peroleh antara hubungan mereka dengan Allah. Mereka nak berkongsi juga dengan kita. Kita dah lah kadang-kadang tak bayar apa pun, tak ada yuran apa pun masuk kadang-kadang dalam tarikat. Dah lah istilahnya kita menyusahkan mereka, banyak habis masa mereka, kita buat mereka pening kepala. Kita yang banyak penyakit hati ni, macam-macam lah kaedah yang mereka pakai. Tapi mereka tetap bersama dengan kita. Dan kita lah pula sebagai balas, kenalah bersabar dengan cara mereka. Janganlah kadang-kadang apa yang mereka buat, kita terasa hati. Dan akhirnya kita yang meninggalkan mereka. Itu cukup. Orang kata kurang adab namanya. Sebab tu bila mana kita bersedia masuk tarikat, dan mudah-mudahan kita akan masuk tarikat, kita kena bersabar dalam tarikat. Dan tarikat itu, kita kena bersangka baik dengan guru mursyid tadi. Dan segala masalah kita bagi tahu kepada mereka. Pastikan mursyid itu mursyid yang diiktiraf tadilah dalam konteks kita di bawah enakmen tarikat tasawuf Negeri Sembilan, di Negeri Sembilan ini. Dan sebab itu kalau kita lihat pada mursyid yang sejati, dia tidak akan dia tak akan membuang kita, dia akan bersabar dengan kita. Bahkan kitalah sepatutnya kena banyak bersabar dengan mereka, baru dapat barakah di situ. Okey, baik. Rabitah itu ia terbahagi kepada dua bahagian, kata Syekh Wan Sulaiman, iaitu ada rabitah batin dan ada rabitah zahir. Jadi maksud rabitah itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada nota kaki yang ke-11 ada di bawah ni. Ada di bawah muka surat ini. Nota kaki yang ke-11. Saya sambung lagi. Masa tak cukup. Rabitah batin itu ialah ikatan dan hubungan hati sahaja tanpa ada perdampingan fizikal dengan guru tersebut. Jadi rabitah ada dua. Ada rabitah batin, ada rabitah zahir. Rabitah tu kan ikatan jiwa, ikatan perasaan. Sama ada ikatan itu ialah macam jom kita kembali kepada zaman kita anak-anak kecil. Kita masih kanak-kanak. Apa fungsi rabitah ni? Rabitah ni tuan-tuan, fungsinya adalah semangat. Kita mendapat semangat dan rasa dipantau. Itulah fungsi rabitah. Kita dapat semangat dan rasa dipantau. Tuan-tuan cuba ingat, kita waktu kita kecil-kecil dulu. Jadi kalau kita masuk mana-mana pertandingan ke sebagai contoh, bila mak ayah kita datang, tengok kita dalam pertandingan tu kan, kita rasa dihargai, appreciate, kita rasa semangat. Itulah fungsi rabitah. Itu rabitah kita dengan mak ayah kita dahulu. Sekarang ini rabitah kita dengan sang guru. Guru itu adalah bapa rohani kepada kita. Sama lah juga ketika kita buat benda-benda yang tidak baik waktu kecil-kecil dulu kan. Bila mak ayah kita pandang, tak jadi kita buat. Kita nak memanjat, mak kita pandang sekali je. Tak jadi kita nak memanjat. Kita nak melompat-lompat, buat benda yang tak senonoh. Nampak kat mak ayah kita, kita takut. Itu fungsi rabitah, tuan-tuan. Fungsi rabitah ni dalam tarikat, bukan kita nak menyamatarafkan syekh tarikat itu dengan Allah. Tidak sama sekali. Naik kerongge, tak boleh. Manusia tetap manusia. Allah tetap Allah. Tetapi fungsi syekh tarikat itu adalah rabit, mengikat pergerakan ataupun sikap dan sifat anak murid di bawahnya agar mereka itu yang di bawah yang sudah dibai'ah itu punya semangat kalau berzikir. Nampak guru memantau. Dan terarah buat benda-benda yang buruk, terasa dipantau oleh guru dia. Itulah fungsi rabitah. Tak ada benda lain pun. Jadi maksud tak ada benda lain tu, tak adalah sampai tahap nak menyesatkan, kata kita menyeleweng. Tidak sama sekali. Fungsi yang terbesar dalam tarikat, sebab tu disebut dalam rukun tarikat adalah sohbah atau rabitah itu sendiri. Sebab jiwa kita liar, kita sendiri ini liar, perlu kepada yang membimbing kita melalui sohbah dan ikatan tadi yang disebut sebagai rabitah. Dan rabitah itu ada dua, rabitah batin dan juga rabitah zahir. Jadi rabitah zahir ni kita dengan guru lah, fizikal kita dengan guru. Kemana-mana kita akhlak kita baik semua. Dulu waktu kita nak nikah, kita kan ada rabitah dengan bakal isteri kita.
Cuba waktu sebelum nikah dulu kan, mungkin barangkali kita bila bertemu dengan bakal isteri kita, kita tak cakap benda-benda yang buruk-buruk. Semuanya manis-manis belaka tuan-tuan. Kentut pun tak depan dia. Itu namanya rabitah, ikatan zahir tadi. Buat yang terbaik dengan zahir tadi. Dan ada satu yang lebih hebat namanya rabitah batin. Buat yang terbaik. Walaupun fizikal tak nampak, tapi merasai keberadaannya di sisi. Anak-anak yang baik sebagai contoh. Walaupun mak ayah tak ada. Tapi dia rasa mak ayah dia pandang. Sebab tu kadang-kadang mereka letak gambar mak ayah tu dalam bilik dia. Mereka yang berada di perantauan sebagai contoh kan. Sayang sangat dengan mak ayah. Dia letaklah gambar mak ayah tu di dinding bilik tidurnya. Adakah itu ta'asub? Tidak. Adakah dia nak menyamakan mak ayah sebagai tuan? Tidak. Itu tanda kasih sayang. Sebab tarikat tadi hubungan itu dibina dengan dasar kasih sayang kepada guru, ni kepada mak ayah. Dan bila nampak gambar mak ayah, dia rasakan hidup gambar tu. Maka dia tak buat benda yang mengarut kat situ. Jadi macam itulah rabitah. Ada zahir depan mata, yang batin tu walaupun tidak ada, tapi keberadaan dan kewujudannya dirasai sepanjang masa. Kata Syekh Wan Sulaiman, inilah yang dimaksudkan dengan rabitah yang dilaksanakan ketika berzikir. Mungkin barangkali ketika berzikir itu secara fizikal guru tu tak ada. Tetapi kita merasai keberadaan guru itu sama-sama berzikir dengan kita. Fokus kita adalah Allah. Cuma merasai keberadaan bersama mereka, maka kita lebih terarah. Kita takkan liar di situ. Itu tujuan rabitah ketika berzikir. Manakala rabitah zahir pula bermaksud perdampingan zahir tubuh badan dengan guru tersebut. Jadi beruntung kalau kita masuk dalam tarikat, kita dapat dan kita bersama dengan guru tadi, guru tu berdekatan dengan kita, sohbah dengan kita, dua-dua kita dapat. Rabitah zahir dapat, rabitah batin pun dapat. Akhlak guru kita dapat. Dalam tarikat ni tuan-tuan, tarikat ni bukan zikir semata-mata. Zikir itu adalah sebahagian ubat utama yang mesti kita pakai, kita makan, kita lakukan. Dan antara benda yang juga kita kena laksanakan adalah suhbah tadi. Supaya bukan sekadar ubat itu kita makan, ataupun wirid atau zikrullah itu kita lakukan, tetapi dalam waktu yang sama yang lebih besar adalah harian akhlak yang ditampilkan, pemahaman terhadap kefahaman zikir yang kita lakukan. Ya, zikir tu betul, tapi waktu yang sama kita inginkan makrifat, kematangan dan kefahaman, huraian terhadap terhadap pelaksanaan aurat, amalan dan kefahaman berkaitan dengan tasawuf dan juga fiqh dan tauhid itu sendiri. Ya, mungkin barangkali ada yang bertanya, ada ke dalil berkaitan dengan suhbah dan rabitah ini sendiri? Jadi kita dah fahamlah sebelum ni, suhbah ni maksudnya lebih kepada perdampingan zahir. Rabitah ini lebih kepada maksud perdampingan batin. Tak ada pun guru secara fizikal, jiwa kita rabit, mengikat diri kita dengan pemantauan daripadanya. Walau bagaimanapun rabitah itu sendiri kita faham tadi ada dua kan, ada rabitah batin dan juga rabitah zahir. Dia sama je istilah, cuma pemahaman itu berdasarkan penggunaan yang berbeza, konteks yang tidak sama. Baik tuan-tuan, ada tak dalil berkaitan dengan suhbah rabitah ni? Ada. Allah sebut dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Sebab tu tuan-tuan, bila kita lihat, tuan-tuan boleh tengok pada nota kaki yang ke-13 pada muka surat ini, yang di bawah tu Syekh Ubaidullah Al-Ahrar menyebut, bila Allah kata wahai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wahai orang-orang yang bertakwa, nak jadi takwa ni macam mana? Salah satu kaedah hanya wakunu ma'as sadiqin, bersamalah dengan orang-orang yang benar. Bila bersebut bersama-samalah dengan orang yang benar ni apa? Itulah maksud suhbah dan rabitah. Berdampinglah dengan orang-orang yang benar. Dalam konteks tarikat tasawuf ini, berdampinglah dengan syekh-syekh mursyid itu tadi. Dan dan perdampingan itu, suhbah itu ada dua. Perdampingan secara fizikal dan perdampingan jiwa secara
jiwa ataupun rohani. Jadi pendampingan secara rohani itulah yang disebut sebagai rabithah yang terdapat dalam tarikat Naqsyabandiyah. Suhbah itu lebih kepada pendampingan secara fizikal dan lebih baik dan indah kedua-duanya itu kita dapat peroleh dan kita dapat grab. Suhbah secara zahir, rabithah secara dalamnya. Alhamdulillah, sekarang kita dah pun sampai kepada yang terakhir dan kita sudah pun masuk kepada permulaan muka surat yang kelima. Dan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita dengar tadi pertamanya, jangan takut dengan tarikat, bahkan inilah peluang yang harus kita guna pakai sekarang. Kita masuk dengan mana-mana tarikat, apa yang kita dengar tadi, kita tak payah hafal lah dia punya istilah tu. Kita rentas satu persatu dalam tarikat yang kita masuki, kita berbai'ah. InsyaAllah kita akan menikmati miracle, keajaiban apa yang saya sebutkan tadi. Bahkan saya doakan kepada Allah mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan mereka yang dirahmati Tuhan. Dalam konteks tarikat tasawuf, kita menjadi orang-orang yang bertarikat. Kita berpegang kepada kaedah ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Dan kita akan memahami apakah yang dimaksudkan dengan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Dan insya-Allah pada siri yang akan datang kita akan masuk pada muka surat yang kelima dan kita akan mencermati dan meneliti satu persatu perbahasan berkaitan dengan dalam tarikat tasawuf ini sendiri. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita menjadi orang bertarikat, mudah-mudahan kita akan dapat lebih kemanisan, kelezatan, kenikmatan dan semua itu atas izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Ampun maaf saya ucapkan mana-mana yang kurang. Wa naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.